Assalamualaikum Cikgu Rana. Salam. Dari rumah ke? Dari rumah ya. Dari datang ke rumah, datang ke sekolah. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Keluarga semua sihat ya? Ya, semua ahli keluarga sihat. Dalam masa-masa pandemik ni kan. Betul. Bila kita keluarga kita kena pada SOP dan sebagainya kan. Betul. Dah sedang vaksin kan? Dah, alhamdulillah dah selesai kedua. Jadi dalam lima kita ni lah ada apa yang Cikgu Rana perlu sampaikan kepada tugas sebagai Cikgu Bidang. Berkaitan dengan keputusan peperiksaan yang kita dapat baru-baru ini iaitu SPM 2020. Okey, memang menunjukkan peningkatan dari segi GPMP. Okey, GPMP iaitu kalau dulu dalam tahun 2019 kita dapat 1.69, tetapi untuk 2020 meningkat kepada 1.52. Alhamdulillah. Namun demikian, apabila kami dalam Panitia Bahasa Melayu membuat sedikit kajian menunjukkan bahawa kualiti yang kita inginkan iaitu seboleh-bolehnya kita cuba untuk mendapatkan semua A bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Kerana murid-murid kita ni kita nampak ada potensi. Namun demikian ada beberapa kekangan setakat ini. Mungkin ada beberapa kekangan iaitu dari segi gurunya dan juga dari segi muridnya. Jadi saya datang ni, kita berbincang ini untuk kita pastikan kita berjaya untuk mencapai matlamat tersebut. Dari segi matlamatnya, kami dalam Panitia Bahasa Melayu ni berusaha untuk meningkatkan GPMP mata pelajaran Bahasa Melayu daripada kita dapat 1.52, seboleh-bolehnya kita akan beranjak pada 1. mungkin 20 dengan kualiti iaitu tiada B. Okey, kalau ikut baru ni kita ada dalam 17 orang yang dapat B dan juga B+. Okey. Itulah yang saya dan juga saya minta bantuan KP, Ketua Panitia, untuk kami analisiskan sekali lagi dan kaitkan dengan murid tahun ini. Dan masalahnya timbul ialah apabila kita dapat keputusan untuk ujian satu yang kurang memberansangkan. Jadi dari situ kita dah lihat realitinya murid kita ini perlulah diarahkan ataupun kita ni kena bantu murid kita untuk mereka tingkatkan kualiti. Baru-baru ini untuk ujian satu kita ada murid yang mencapai grade E. Jadi dan ada seorang murid grade D. Jadi ada E, D dan E. Jadi yang itulah seboleh-bolehnya kita sasarkan dalam SPM nanti murid yang dalam kumpulan itu juga boleh mencapai sekurang-kurangnya A- ataupun A tolak. Okey, Pak Niza. Jadi di sini lah maksudnya isu yang Puan Hana ini bincangkan dalam berkaitan dengan pencapaian Bahasa Melayu berbanding yang kita jadikan penanda arasnya pencapaian SPM tahun lepas ada peningkatan. Cuma Panitia Bahasa Melayu merasa ada lorong di situ. Ya, betul. Yang sepatutnya kajian mencapai semua tiada B. Tiada B. Jadi peningkatan grade mata pelajaran 1.20 dan di situ perbandingannya melihatkan ada jurang pula dengan pencapaian nombor 1 yang satu pada tahun semasa kan. Ya. Okey, nampak jurang tu, tapi jadi di situ itu adalah matlamatnya sekarang ni untuk nombor 1 pelajar mendapat
A dan ditambah sahaja. Tidak ada lagi B lah. Yalah, betul. Untuk SPM 2021. Untuk SPM 2021 tiada B, tiada B+. Tapi dalam peperiksaan percubaan nanti mungkin ada yang kita kan beransur maju. Okay, kita tak bolehlah terus saja jadi wanita. Kita harapkan percubaan kita secara ansur maju ini dapat membantu murid kita untuk dapat semua A dalam SPM sebenar. Jadi dari situ mungkin kalau Cikgu Wahana telah memikirkan apakah pilihan yang ada untuk merangka satu strategi. Saya yakin dan percaya sebagai seorang guru kanan mata pelajaran bahasa yang bagi saya sangat committed berwibawa, yang telah membawa Jabatan Bahasa itu ke arah peningkatan sebenarnya. Ada peningkatan di bawah pimpinan Perwana. Jadi di sini mungkin agaknya apa cadangan daripada Perwana sendirilah, apa agaknya strategi yang boleh dirangka untuk kita tingkatkan prestasi. Okey, Puan Liza, kami dalam mesyuarat baru-baru ini, kami telah merangka bersama-sama lah sebab dalam kerja bermuafakat ni diharapkan lebih hasilnya atau impaknya lebih baik. Jadi kami pertama sekali kami lihat dari sudut guru itu sendiri, kesediaan guru dari segi PDP-nya dan sekarang ini PDPR-nya, dari segi penyampaiannya, dari segi tahunya format KSSM itu yang menjadi kayu ukur sekarang. Jadi seboleh-bolehnya kami rasa memang perlu guru itu dibugarkan kefahaman mereka. Okay, macam penutur kita kata ilmu, kefahaman, hikmah. Jadi itu yang kami cuba untuk jadikan sebagai satu garis panduan kepada guru-guru itu, cari ilmu itu. Jadi untuk permulaannya tahun lepas telah ditatalkan KSSM tersebut. Namun pada tahun ini pembugaran berkaitan dengan penakaran itu akan dilakukan sekali lagi, kali ini bersama dengan calon SPM. Sebab yang penyampainya ialah dalam kalangan guru, sebab kami bincang supaya guru itu sendiri aplikasi apakah yang mereka dapat daripada penataran yang lalu dan bagaimana mereka menjalankan kelas berkaitan dengan perkara ini. Yang kedua, kita akan adakan juga PLC. Maka PLC dalam kalangan guru dan dalam kalangan guru penanda kertas. Walaupun tahun ini merupakan tahun pertama KSSM, namun demikian kita kena ingat pengalaman-pengalaman yang lalu daripada guru-guru yang menanda kertas. Sekarang ini kita ada 3 orang guru yang menanda kertas, 2 orang menanda kertas bahasa Melayu 2 dan 1 menanda kertas bahasa Melayu 1. Jadi kita rasa kekuatan ada di sini dan guru-guru ini sudah tentu ada kepakaran dalam bidang tertentu dan mereka cuma perlu ubah sesuai dengan format yang disediakan oleh lembaga peperiksaan, di samping mendapatkan maklumat daripada pihak luar. Mungkin kita, macam saya selalu juga berhubung dengan JUK, iaitu Jurulatih Kebangsaan, berkaitan dengan perkara ini demi memastikan maklumat yang sebenarnya itu dapat disalurkan kepada guru dan murid. Seterusnya, perancangan yang kedua ialah kami juga akan mengadakan aktiviti dengan murid selain daripada kelas Semat Jaya yang kita jalankan pada musim cuti persekolahan. Kami juga akan mengadakan seminar teknik menjawab, terutama sekali bagi kertas 1 dan 2. Tetapi kami tidak akan sekali-kali meninggalkan kertas 3 dan 4. Untuk tahun ini bermula kertas 3 dan 4 yang konsep KSSM, iaitu bagi ujian bertutur dan mendengar,
Dan satu lagi ialah kita juga mahu ya murid-murid itu mendapat markah yang terbaik untuk kedua-dua kertas tersebut. Okey, dan berkaitan dengan amalan terbaik. Mungkin kita memang kami merancang untuk menjemput guru-guru yang kita analisis menunjukkan di sekolah di daerah Kuantan ini ada yang sekolahnya semua calon bahasa Melayunya mendapat A plus, A dan A minus. Jadi kita cuba untuk mendapatkan bimbingan ataupun rahsia daripada sekolah berkenaan bagaimanakah strategi yang mereka jalankan supaya strategi itu turut kita gunakan kepada murid-murid kita, tapi kita sesuaikan dengan keadaan murid yang sedia ada di sini. Jadi langkah-langkah ini banyak ada strateginya, iaitu mula dengan BLC, amalan terbaik, dan melibatkan juga tenaga pakar daripada sekolah lain lah. Ya, betul. Jadi kita lihat kepada semasa ni, kalau kita tengok progres semasa dari segi progres pencapaian pelajar, siapakah pelajar yang mempunyai markah tertinggi dari keseluruhan tingkatan 5 dan markah yang paling rendah, dan bagaimanakah jurang itu dapat didapatkan. Puan Liza, analisis ujian 1 baru-baru ini menunjukkan calon yang mendapat markah yang tertinggi masih tidak mampu mencapai markah A tambah. Jadi kita hanya sekadar berada pada angka A sahaja, iaitu 87 markah bagi murid yang bernama Nurul Amna dari kelas 5A. Inilah, tapi tidak ada beberapa orang lagi murid yang dapat A. Okey, manakala murid yang markahnya paling rendah ialah Syafira. Syafira ini dari kelas 5D. Markahnya 44. Jadi kita ada jurang yang terlalu luas, iaitu lebih kurang 40 lebih. Inilah yang kita cuba untuk usahakan supaya murid-murid ini mendapat markah yang lebih kurang seimbang. Kelemahan daripada aspek penulisan karangan. Jadi tumpuan untuk bidang bahasa, terutama sekali guru-guru yang mengajar bahasa Melayu menengah atas ini, tingkatan 4 dan 5, fokusnya sekarang ialah dari segi penulisan karangan. Sebab kita mahu murid sekarang menulis bukan sahaja sekadar menjawab soalan, tetapi mereka perlu menjawab tugasan mengikut format yang disediakan. Dan sekarang ini murid kena tahu pelbagai format, Puan Liza, terutama sekali bahan-bahan yang sekarang ni kita katakan sudah menjadi trend dalam masyarakat. Contohnya seperti email, resume dan sebagainya. Kita juga dapati murid masih kekurangan aspek teknik menjawab, sebab setiap soalan bahasa ini ada teknik-tekniknya. Jadi di situ juga kita akan beri penekanan, insya-Allah. Kaedah dia telah dicadangkan oleh Puan Mahana hasil daripada sesi bimbingan dan mentoring Jadi di sini nampak Puan Mahana sebenarnya memang ada kerangka untuk meningkatkan JPMP lah bagi subjek bahasa Melayu. Cuba kita lihat sedikitlah dari segi way forwardnya tu, way forwardnya mesti kita menuju ke arah itu, kita menuju ke arah itu. Mungkin ada beberapa halangan yang bagaimanakah pula kaedah ni untuk Puan Mahana bersama dengan Panitia Bahasa Melayu untuk mengatasi halangan ini untuk mencapai goal yang tadi lah. Ya, betul. Betul, Puan Liza. Saya masih ingat kata-kata pujangga lah. Seseorang yang
mahu ataupun berani menetapkan target yang tinggi, seharusnya seseorang itu berani menempuh dugaan. Seperti mana kita sekarang lah, kita berani menetapkan target yang tinggi, dan usaha itu sebenarnya kita mesti lakukan dari sekarang tanpa sebarang halangan. Kalau ada halangan memang kena juga kita tempuhi. Jadi dalam situasi pandemik coronavirus sekarang ini, kami telah memikirkan beberapa cara. Yang pertama ialah penyediaan modul. Okey, murid-murid sebenarnya telah pun dibekalkan 2 modul. Modul yang pertama telah selesai dijalankan dan sekarang dalam peringkat modul fasa yang kedua. Selain daripada itu, kami juga menggunakan saluran-saluran yang lain. Contohnya, perbincangan modul dan bahan-bahan berkaitan dengan pembelajaran digunakan melalui saluran StreamYard, YouTube, dan ada juga guru yang menggunakan channel Telegram sebagai kaedah pengajaran mereka. Di sini saya nampak cikgu-cikgu ini memang ada inisiatif yang begitu baik untuk memastikan murid-murid mereka dapat belajar dengan baik. Macam murid kita yang dapat A+ tahun 2020 ada komen dengan saya, kata cikgu, sebenarnya walaupun kita ada halangan yang banyak, tapi bila cikgu buat kelas setiap malam Jumaat menggunakan YouTube, kami boleh tengok berulang kali. Kalau kami lupa, kami tonton lagi. Kalau kami ada masalah, kami tonton semula. Dan ilmu itu bukan terhenti masa kita habis kelas, tetapi rupa-rupanya mereka membuat ulang kaji berkaitan dengan perkara itu selepas itu. Jadi nampak macam kita ni sekarang ni cabaran kita, walaupun kita tak boleh bersemuka, tetapi sebenarnya kita kenalah berusaha bersungguh-sungguh. Nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Tetapi kalau kita nak juga 1000 daya, kita kenalah cari apakah cara-cara untuk mencapai kejayaan tersebut. Jadi sebenarnya semua cikgu bahasa ni memang aktif dalam usaha untuk mencapai target tersebut. Namun demikian kami juga akan cubalah menghadapi masalah, terutama sekali apabila ada murid yang gagal masuk kelas ataupun ada murid yang menghadapi masalah dari segi talian internet yang tidak kuat. Kemudian ada beberapa masalah berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi insya-Allah dalam hal ini kami memang mengharapkan galakan daripada Puan Liza, daripada Tuan Pengetua dan juga seluruh warga Smart untuk sama-sama dengan kami juga untuk membantu, memberi semangat dan sebagainya demi kejayaan murid-murid kita. Nampaknya di situ saya nampak cantiknya yang dibina itu iaitu dari segi inovasinya ada dengan cikgu terlibat dengan channel YouTube, cikgu menjadikan pelajar itu boleh berulang-ulang kali sehingga ia mahir kan. Dan juga selain pada channel YouTube, cikgu ada modul untuk pelajar yang menghadapi masalah talian internet. Jadi memang usaha cikgu sangat baguslah untuk ke arah matlamat itu. Dan saya percaya dan saya yakin insyaAllah cikgu dan pasukan panitia bahasa Melayu lah akan berjaya mencapai matlamat tersebut lah. Itu impian yang akan menjadi realiti lah. So matlamat goal itu akhirnya akan dapat terwujud InsyaAllah. Jadi saya dapat yang terbaik lah kepada Cikgu Rana. Dan Cikgu Rana ada apa-apa lagi nak dikongsi bersama? Satu lagi, bagi murid-murid yang dapat C, D dan E ini untuk peperiksaan pertengahan tahun ini, mereka juga akan menjalani latihan ulang tuli di rumah.
seperti mana yang dilakukan bagi mata pelajaran sains dan juga etnis. Itu kita pun nak cuba untuk mereka ni melonjak mendapat keputusan yang baik. Falsafah lahjah itu turut diimplementkan dalam mata pelajaran bahasa. Ya, betul. Dilihat keberkesanan di dalam mata pelajaran sains. Ya, betul. Jadi betul lah kan. Di mana memang strategi itu insyaAllah akan membantu panitia bahasa Melayu untuk meningkatkan prestasi. Saya rasa cukup setakat ini dulu lah. Jadi kita dah jelas, kita dah dapat dari segi apa macam yang nak dicapai oleh Puan Mahana bersama padu pasukan, dan kita telah tahu apa pilihan yang ada. Telah dibentangkan tadi Puan Mahana telah berjaya daripada realitinya sebegini, telah berjaya meyakinkan pihak kami, pihak kurikulum untuk melangkah untuk mencapai matlamat walaupun ada halangan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Mahana. Sama-sama.